Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di alam maya untuk mempelajari dan menuntut ilmu. Maka sebaik-baik cara kita menuntut ilmu adalah dengan Quran ada, buku ada. Kalau tak ada buku, pen ada, kertas ada. Tak payahlah nasi lemak di depan ke, roti canai ke. Kalau boleh dah settle dah tu. Kenapa? Ada adab menuntut ilmu biar kita dalam keadaan serius. Kerana ilmu ini di antara bekalan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu biar kita bersungguh-sungguh. Walaupun kita berada di alam maya sana, ustaz tak nampak, janganlah nasi lemak pula ada di depan. Disebabkan ustaz tak nampak. Jadi kalau boleh makan dulu cepat-cepat, jangan sampai tercekik. Lepas tu minum. Lepas tu kita akan mulakan kelas kita dengan secara betul-betul serius. Kenapa? Perkara yang kita nak bincangkan ini berkaitan dengan perkara yang dikaitkan dengan alam ghaib, terutamanya berkaitan dengan syaitan yang pernah kita terangkan pada pelajaran yang lepas. Makhluk-makhluk halus ini tidak dapat dibicarakan melainkan dengan wahyu sahaja ataupun dengan hadis Al-Quran dan hadis sahaja. Oleh kerana itu kita nak menuntut ilmu untuk mengenali siapakah syaitan yang jahat ini, siapakah mereka ini, termasuk di kalangan jin dan manusia ini, yang akan menjadi pengkhianat kita di akhirat kelak. Mereka akan membawa kita ke jalan yang jahat. Mereka akan ganggu, berbagai-bagai bentuk gangguan yang mereka datang. Na'udzubillah min zalik. Ganggu kepada orang yang baik, mengganggu kepada orang yang jahat. Orang jahat dah tak jadi masalah, tetapi orang yang baik ini diganggu. Oleh kerana itu, di antara kitab Talbis Iblis, di antara kitab yang terbaik untuk kita melihat bagaimanakah gangguan ataupun kacau dia tu ke dalam diri kita. Baik, pada pelajaran yang lepas kita telah menceritakan tentang perjanjian syaitan, bagaimana dia nak menjatuhkan manusia ini dan mengambil perjanjian dengan Allah. Lalu Allah benarkan ianya merupakan hikmah yang terkandung. Dengan adanya gangguan syaitan ini, maka kita berhadapan dengan ujian-ujian Allah seperti mana yang kita dah terangkan. Seorang itu ingin mendapat pangkat yang tinggi, dia kena berhada dengan ujian-ujian. Misalnya kita bermula dari SRP, PMR PMR, lepas tu SPM, lepas tu naik satu persatu sehingga kita dapat yang terbaik. Kita memegang jawatan yang terbaik. Begitu juga untuk mendapatkan diri kita menjadi makhluk Allah yang terbaik, jawatan ataupun pangkat kita yang terbaik di akhirat kelak, maka kita kena berhadapan dengan ujian-ujian. Berhadapan dengan ujian-ujian, kita kena tahu bahawa selagi nama kita ni manusia, Allah akan uji kita. Allah akan uji kita berperingkat-peringkat. Pertama, apabila kita mengaku diri kita Islam, Allah akan uji dengan keislaman kita. Betul ke kita Islam ni? Kita tahu Islam, iman dan ihsan. Untuk mendapat tahap iman pun ada ujian, nak mendapat tahap ihsan pun ada ujian. Kalau sekadar kalimah la ilaha illallah disebut, itu sekadar sebagai seorang Islam, tetapi tidak melengkapi ciri-ciri yang terbaik, yakni bertahap beriman, orang yang beriman dan orang yang ihsan. Oleh kerana itu, apabila Arab Badui mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman. Lalu Allah menegur mereka, bukan kamu telah beriman, tetapi kamu baru je masuk Islam ataupun baru sahaja dalam keadaan keislaman. Ini berdalilkan di dalam surah Al-Hujurat. Siapa yang ada Al-Quran di depan boleh buka, ataupun handphone boleh buka. Email pula boleh buka bahagian Al-Quran ni. Siapa yang ada Al-Quran, surah Al-Hujurat. Surah yang ke-49, juzuk 26, surah 49
muka surat 517. Surah juzuk ke-26, surah ke-49, muka surat 517, ayat yang ke-14. Baik, jumpa? Baik, saya bacakan ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, kerana iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay. Jadi, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini mengisyaratkan apabila orang-orang Badawi mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah beriman. Sedangkan dia baru mengucap kalimah la ilaha illallah, belum lagi iman tu tak sempurna. Maksudnya iman tu tidak lengkap. Lalu, apabila mereka mengatakan kami telah beriman, lalu Allah menegur mereka, wahai Arab Badui, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk. Yang ni kami baru je masuk Islam. Oleh kerana tu, Islam iman lain, kerana tabiat orang yang beriman dahsyat, ya, peringkat-peringkat dia begitu dahsyat, kerana dia akan diuji. Itu pasal apabila kita melihat ayat yang berikut, kita akan saksikan di antara penarifan kalimah orang yang beriman itu bagaimana. Jadi di sini dikatakan kami telah tunduk, yakni kami telah Islam, kerana iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita, ya, apabila Allah mengatakan kamu dah masuk Islam, okey, tetapi ingat, kamu belum lagi beriman dengan cara yang sempurna. Ya, dikatakan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau ada iman, ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul. Ini adalah usul dalam orang yang beriman. Ya, taat kepada Allah dan Rasul tanpa banyak bicara. As-sam'u wa ta'ah. Sami'na wa ata'na. Tuan-tuan dan perempuan, perkara ini perlu dilatih. Setiap kita yang mengaku beriman kepada Allah kena berlatih, ya, berlatih bagaimana pasakkan jiwa kita dalam diri kita, bagaimana untuk yakin apa juga ayat Allah, kita takkan berbicara melainkan sami'na wa ata'na. Apa juga hadis Rasulullah, kita akan sami'na wa ata'na. Walaupun dia tidak tak sama dengan jiwa kita, ataupun hawa nafsu kita ni lebih berat, pandangan kita lebih besar kita rasakan, tetapi bila berkaitan dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah, kita akan mengambil konsep sami'na wa ata'na. Oleh kerana itu, dalam isu-isu kita tak bertemu lagi. Bila isu-isu misalnya berkaitan dengan hukum hakam pemerintahan, kita menyaksikan. Sehingga kan Rasulullah kata, sampai ramai yang tidak berapa nak setuju. Kita katakan ini hadis Rasulullah as-sam'u wa ta'ah. Hikmah yang terkandung. Taatlah pemimpin, walaupun dipukul, diambil harta kamu, maka hendaklah kamu bersabar, taat dalam perkara ma'ruf. Ya, benda tu hawa nafsu kita tidak akan selesa. Tetapi konsep orang yang beriman, as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul. Baik. Jadi, dalam ayat ini Allah menceritakan di antara tabiat orang-orang yang beriman, ya, nanti kita akan masukkan dalam satu ayat lagi mengisyaratkan bagaimana orang yang beriman ini. Ayat yang berikutnya, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah
ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Baik. Jadi kaedah yang Allah beri kepada kita ya tentang siapakah orang yang beriman itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa ragu-ragu. Oleh kerana itu kaul Allah, kalam Allah dan kalam Rasul adalah kita kena terima secara mutlak, tak ada ragu-ragu. Ya, mungkin kita tak nampak hikmah yang terkandung. Kita nampak alamak macam mana begitu begini kan. Tetapi kita kena tahu itu adalah kalam Allah. Seperti peristiwa dalam perjanjian antara ya kafir Quraisy dengan Rasulullah di Hudaybiyah. Kita menyaksikan kalau ikut perjanjian itu berat sebelah, tetapi ianya datang daripada Rasulullah yang menunggu wahyu-wahyu Allah. Jika tak betul, maka Allah akan tegur. Itu pasal apabila Saidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, perjanjian ini berat sebelah." Ya, kenapa? Adakah kita lemah? Kita dah kuat. Adakah kita ni tak betul? Bahkan kita ni betul. Bahkan anta Rasulullah. Ya, Rasulullah kata, "Aku Rasulullah, aku tahu." Ya. Dia pergi berjumpa Abu Bakar. Perkataan yang sama juga diketengahkan kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menegur kepada Umar, "Ya Umar, ya, baik kamu diam. Aku takut Allah turunkan ayat kepada kamu kerana kamu mempertikaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Okey. Okey, ayat dalam muka surat 102 ya, buku kita ni, Tibul Qulub ni, muka surat 102. Baik. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, walaupun jiwa kita tak selesa, tetapi ingat Allah itu pencipta kita dan dia tahu apa yang diturunkan. Dan wa ma kana rabbuka nasiya, Allah itu tidak pelupa. Baik. Kemudian dalam ayat yang menceritakan tentang siapakah orang yang beriman ini, boleh buka dalam surah Al-Ankabut. Ya, surah Al-Ankabut. Surah yang juzuk ke-20, surah yang ke-29. Baik, kita mulakan ayat yang pertama. Muka surat 396. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, surah Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui sesiapa yang berdusta. Okay. Baik. Dalam ayat ini telah terang kepada kita, Allah mengatakan, ya, disebabkan di kalangan manusia ini mengatakan dia telah beriman. Ya, kita telah beriman. Oh, excited sangat. Kita dah beriman. Kita dah ikut sunnah. Kita dah begini, begitu. Tetapi ingat, tuan-tuan dan perempuan, Allah belum menguji kita dengan berbagai-bagai ujian. Kita melihat berbagai-bagai ujian yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, ujian-ujian sama ada pada diri kita, harta kita, ya, keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita, ya,
dan berbagai-bagai ujian seperti yang kita hadapi sekarang. Allah nak melihatkan kita ujian itu supaya nak mengangkatkan darajat kita, tahap kita, ketinggian iman kita untuk menjadikan diri kita ini sebagai orang yang beriman. Bagaimana? Ya, ketinggian iman kita, maka begitulah kedudukan kita nanti di dalam syurga. Okey. Jadi Allah kata dia akan menguji, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu. Kita melihat ujian-ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang terdahulu begitu dahsyat. Ujian-ujian yang meletakkan mereka taraf yang tinggi begitu dahsyat. Pertama, ujian yang paling tinggi tidak dinafikan para nabi. Ya, para nabi. Ujian di kalangan para nabi yang didatangi oleh manusia dan juga syaitan. Dan kemudian ujian-ujian itu mengikut iman masing-masing. Dan kemuncak ujian yang diujinya kepada kita ialah kita takut. Oleh kerana itu dalam bab ini kita minta jangan diuji kita perkara yang tidak mampu. Ya, perkara yang tidak mampu. Oleh kerana itu dalam ayat surah Al-Baqarah, di akhir surah Baqarah itu amat penting. Kita berdoa kepada Allah, jangan kamu pikulkan kami ujian-ujian yang mana kita tidak mampu. Kerana apa? Ditakuti bila sampai satu tahap, bila kita tak mampu untuk memikul ujian itu, kita jadi kufur. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan perempuan, jangan minta ujian. Minta Allah sabar, kekuatan kepada kita, Allah ihsankan kepada kita, Allah berikan pengampunan kepada kita, dan jangan bagi ujian yang tidak mampu. Ya, saya teringat dalam bab-bab ni, sahabat-sahabat, ialah waktu saya pernah bekerja di Mekah dulu. Ya, dia cerita dalam kisah-kisah ni, di antara kisah yang menarik dalam bab ini, ya, ini sebagai ibrah lah, sebagai satu peringatan kepada kita, supaya minta je yang baik-baik, ya, minta yang baik-baik, jangan minta satu benda yang takut kita tak mampu. Dalam kisah ni seorang sahabat, ya, perempuan, apabila satu hari itu alhamdulillah kerjanya bagus, segala-galanya bagus, bos pun sayang dia, ya, masih lagi anak dara waktu itu. Ya, ni kisah dah 10 tahun yang lepas. Satu hari dia terfikir, ya, dia kata, aku ni semua dapat hebat belaka. Maksudnya tak ada masalah. Nak tu dapat, nak ni dapat, semua dapat. Ya. Kenapa Allah tak uji aku ke? Dia cakap macam tu je. Ya. Allah tak uji aku ke? Satu kalimah yang menakutkan sebenarnya. Sebenarnya itulah ujian. Apabila Allah bagi, ya, bergantung kepada kita bersyukur ataupun tidak. Kaedahnya jangan tanya Allah, kenapa Allah tak uji aku? Ya, kenapa? Kerana bila Allah nak uji, takut terduduk kita. Dalam ujian itu, alhamdulillah dia pula fahamkan sunnah tu, itu kelebihan dia. Ya, tiba-tiba berlaku satu ujian yang tidak disangka-sangka. Ya, budak perempuan ni masya-Allah, ya, dengan kerjanya yang stabil, apa semua okey. Tiba-tiba satu hari, ya, nak terjadi ceritanya, dia bawa bibi dia naik kereta, adalah beberapa orang lagi. Lepas tu waktu dia hantar kat bus stop tepi jalan tu, ya, dia nak dikeluarkan bibi dia, lepas tu dia nak ambil beg dari belakang, boot belakang tu. Waktu dia buka tu, tiba-tiba terdengar dari belakang satu kereta yang tengah brake, ya, tengah laju tu, tengah brake sekuat-kuatnya. Bayangkan, tuan-tuan dan puan, dia berada di antara kereta dengan kereta. Maksudnya di belakang kereta dan kereta tu datang. Boom. Ya. Besar ujian tu, ya. Allah uji, subhanallah, subhanallah. Hilang dua kaki. Subhanallah, tuan-tuan dan puan, tu dia. Sampai satu tahap ujian yang begitu. Tapi masya-Allah, ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah pelihara dia, Allah rahmat dia. Ya. Lebih daripada setahun dia berada di hospital. Ya. Kemudian alhamdulillah bos dia sayang dia, syarikat sayang dia, kena kerja dia bagus. Semua bawah syarikat dia. Tuan-tuan dan perempuan, berat, hilang dua kaki. Subhanallah. Bila dia cerita begitu kan, saya dengar, subhanallah, tak apalah, sabar. Dia ada hikmah yang terkandung. Tapi alhamdulillah, ya, dia seorang yang masya-Allah. Kita katakan masya-Allah. Walaupun dia anak dara, ya, namun dia bersemangat. Walaupun putus tunang lah, memang putus lah. Tak jadi, dia kata waktu tu dia tengah bertunang, tapi alhamdulillah ala kulli hal redha dengan ketetapan Allah,
dan mudah-mudahan Allah berikan pengampunan pada dia. Jadi itu satu ujian. Kemudian ujian yang kedua, ya, waktu saya berada balik daripada bekerja di Saudi, di Madinah, duduk di sini, di sana jumpa ramai kawan-kawan kan ataupun jemaah-jemaah. Maka sampai di sini seorang perempuan tu dia datang, dia cerita, Ustaz, saya ni diuji berbagai-bagai, ya, daripada seorang businesswoman sampai kena tipu ini, kena tipu itu, ya, berbagai-bagai, sehingga subhanallah tertekan sangat sampai hampir-hampir menjual rumah, kereta, ya. Kenapa? Ialah kes hutang, kes kena tipu apa semua. Dia kata, kenapa Allah uji saya begini, ya? Kenapa? Lepas tu sahabat dia, ya, setelah 6 tahun tu, sahabatnya cerita, ingat tak kamu kat Mekah dahulu? Apa dia? Kan kamu kat Mekah dulu, kamu pernah berdoa, ya Allah, ujilah aku, ujilah aku. Okay, tuan-tuan dan perempuan, satu benda yang berat, ya, kaedah berdoa ni amat penting kita teliti elok-elok supaya kita tidak salah cara berdoa. Ya, salah cara berdoa. Jangan minta Allah uji. Ya, minta Allah tetapkan kita dalam Islam, tetapkan dalam iman. Tu dia. Ya. Bila kawan dia cakap begitu, baru dia teringat, iyalah, aku pernah berdoa kepada Allah. Sekarang Allah uji. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kaedah-kaedah berdoa, kaedah-kaedah yang kita minta kepada Allah seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kita tengok surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Ya. Ayat 286. Cuba tengok, dia dijadikan doa. Ya. 286 surah Baqarah, surah yang kedua, juzuk ketiga, muka surat 49. Allah mengatakan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat seksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami terlupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Nampak tak? Ya, kita minta pada Allah, jangan bebankan kita, jangan pikulkan kita satu benda yang takut kita tak mampu untuk memikulkannya. Beri kemaafanlah kepada kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Baik, dalam dua ayat ini, dalam surah Al-Ankabut dan surah Al-Hujurat, membezakan antara Islam dan iman, dan kemuncak dalam beragama itu adalah berkaitan dengan ihsan. Ihsan itu seperti mana yang disebutkan di dalam hadis, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallah, kamu mengabdikan kepada Allah seolah-olah, ya, kamu melihat Allah dan kita tak melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, maka Allah melihat kita. Fa innahu yaraka. Jadi oleh kerana itu, bila kita bekerja, melakukan amalan, kita tahu Allah memerhatikan kita, kita akan berjaga-jaga. Seperti seorang tu bekerja di pejabat, CCTV duk perhati je kat dia punya kerja, maka kita tahu kerjanya akan jadi baik. Jadi oleh kerana itu, kita buat begitu dalam berkaitan dengan penjagaan iman kita. Maka di sini kita lihat, ya, yang kedua hal melindungi seorang hamba dari gangguan syaitan.
Jadi kita dah bicarakan tentang bagaimana untuk menjadikan kita beriman, kerana asas kepada mengelakkan daripada gangguan syaitan itu iman. Permulaan mesti iman. Yakin kita kepada Allah, semuanya akan selesai. Maka baik. Kedua, hal yang, muka surat 102, hal yang melindungi seseorang hamba dari gangguan syaitan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, kaedah yang bermanfaat untuk melindungi manusia dari gangguan syaitan, mencegah dampak buruknya, kesan buruknya, dan menjaga diri hamba tersebut dari syaitan, semuanya ada 10. Okey, pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan kaedah ya tentang bagaimana kita nak berhadapan dengan syaitan. Ada 10 kaedah dia. Okey. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Okey, minta perlindungan Allah dari gangguan syaitan dengan berbagai-bagai isti'adzah yang Allah ajarkan. Ya, Rasulullah ajarkan kepada kita, a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu semua adalah zikir-zikir untuk meminta Allah melindungkan kita dari gangguan syaitan. Okey, macam dalam hadis yang disebutkan bahawa barang siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir pada tiap-tiap hari 100 kali, tiap-tiap pagi 100 kali, maka dia akan mendapat perlindungan Allah dari gangguan syaitan untuk hari tersebut. Jadi oleh kerana itu kita kena beramal dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita, Rasulullah ajarkan kepada kita, kerana ianya adalah persoalan yang gaib. Mungkin kita rasakan alamat panjang 100 kali. Tak panjang, tuan-tuan dan perempuan, ya, kalau ikutkan cara kita baca zikir yang ala qadar je. Kalau nak banding baca zikir dia berjoget-joget tu, ya, baca zikir yang kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kalau kita baca dalam 15, ambillah 10 baru 1 minit. Jadi lebih kurang 10 minit. Kalau siapa yang laju sikit dalam 15 baru 1 minit. 15 sebutan. Jadi kalau 15 sebutan 1 minit, 2 minit 30, ya, 6 minit dah 90. Jadi tak banyak. Jadi kita cuba. Kenapa? Kalau kita ada keyakinan dengan Allah, buat. Kalau kita nakkan kita terpelihara daripada gangguan syaitan, buat. Tuan-tuan dan perempuan, dalaman kita ni tak kuat sebenarnya, tak kuat. Oleh kerana itu memerlukan kekuatan dalaman ini, di antaranya dengan amalkan zikir-zikir yang warid dalam hadis. Dan biasakan dengan Al-Quran. Ya, kalau ustaz susah nak baca Al-Quran kan, yalah kita tidak, kenapa kita menganggap kalam Allah itu ya tak ada apa-apa berbandingkan dengan WhatsApp, Facebook kita yang memang kita tak boleh nak pisahkan. Tapi ingat tuan-tuan dan perempuan, semua itu kalam Allah adalah senjata yang kuat untuk kita. Bacalah walaupun sehari 1 muka, 2 muka, 1 nasihat. Dan kalau boleh naik kenderaan, pasangkanlah Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan bagaimana Al-Quran berfungsi dalam jiwa kita. Pasang. Ya, insya-Allah. Ya. Wallahu alam. Bagi saya ianya merupakan cahaya. Ya, cahaya yang cukup hebat. Kerana kita dah biasa dengan Al-Quran, ya. Okey, baik. Jadi meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan amat penting, ya. Itu diketengahkan sebagai perkara yang penting. Penjagaan kedua, penjagaan pertama minta perlindungan, doa-doa, isti'azah, ya. Membaca 2 surah Al-Quran, 2 surah tersebut memiliki kesan yang sangat menakjubkan. Perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, menolak dan menjaga dari syaitan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ma ta'awwazal muta'awwizuna bimithlihima. Tidak ada orang yang meminta perlindungan, menyamai perlindungan dengan menggunakan kedua surah tersebut. Okey, apa dia surah tersebut? Rasulullah mencari perlindungan dengan kedua surah itu di setiap malam saat hendak tidur. Baginda menganjurkan untuk membaca 2 surah tersebut selesai solat. Selanjutnya Nabi bersabda, orang yang membaca kedua surah itu disertai dengan surah Al-Ikhlas 3 kali pagi, 3 kali petang dan 3 kali pagi, maka dicukupkan baginya segala sesuatu. Okey. Jadi di antara isti'azah memohon perlindungan Allah ialah dengan membaca 2 surah, yakni Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas.
sebelum turunnya kedua surah ini, Rasulullah meminta perlindungan dengan Allah. Ya, dia membaca perlindungan-perlindungan, lalu Allah turunkan dua surah ini, An-Nas dengan Al-Falaq. Lalu Rasulullah mengatakan tidak ada orang yang meminta perlindungan, menyamai perlindungan dengan menggunakan kedua surah tersebut. Dengan arti kata lain, apabila datang ayat Al-Quran yang Allah wahyukan, terus Rasulullah ambil untuk menjadikan sebagai pelindung. Itu Rasulullah. Dan bagaimana kita? Dan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguna ayat-ayat ini ataupun perlindungan ini. Kalau kita tengok, dia menganjurkan baca surah itu pada setiap kali, setiap malam sebelum nak tidur. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tidur ni disunnahkan kita membaca zikir-zikir yang tertentu. Okey. Penting. Ada tak buku khas berkaitan dengan ada adab nak tidur? Pasal apa kita lihat ada adab nak tidur di zaman sekarang ialah mengadap Astro. Satu, mengadap WhatsApp, Facebook. Dua, ya. Lepas tu terus baring, terus lena. Tak ada pelindung langsung. Ya, bab kata orang dulu tu kalau waktu tidur kat kampung tu apa paling kurang mereka pasang ubat nyamuk. Nak elak dari nyamuk. Kalau tidak, kelambu. Kalau tidak, kelambu dipasang untuk mengelakkan nyamuk. Itu pelindung untuk mengelakkan nyamuk. Alhamdulillah zaman sekarang nyamuk tak tahulah kurang rasanya. Ya. Tetapi meminta perlindungan dari syaitan di alam ghaib sana. Ya, rupanya syaitan ini datang dengan berbagai-bagai. Kita dah bicara tentang syaitan. Dia dah ambil perjanjian, dia menunggu di mana-mana. Nak masuk rumah, dia dah tunggu. Dia syaitan ada kategori. Seperti mana manusia ada kategori, begitulah syaitan ada kategori dia. Yang menunggu di ruang-ruang pintu rumah tu, bersedia nak masuk dengan kita. Allah sibuknya dia. Kan? Rumah kita, dia nak masuk juga. Kita tak nak bagi dia masuk. Tapi dia nak masuk juga. Oleh kerana tu, apabila Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ambil kira kerana ianya termasuk dalam persoalan ghaib, kita tak nampak. Itu pasal apabila kita masuk ke rumah, apa yang perlu kita ucapkan? Ya, Bismillah, lepas tu bagilah salam. Ataupun Assalamualaikum, lepas tu baca Bismillah. Kerana apa? Bila kita baca je Bismillah secara automatik, ya, syaitan tidak boleh masuk. Lalu dia meratapi, rugilah aku. Ya, tak dapat masuk rumah dia, tidak dapat makan bersamanya dan tidak dapat bermalam bersamanya. Oh, lihat tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana syaitan yang ada di luar tu menanti. Berapa banyak? Wallahu'alam. Oleh kerana itu, bila kita masuk, baca Bismillah. Dalam rumah kita tu dah memang ada juga syaitan yang tertentu. Itu pasal bila kita nak makan, baca Bismillah. Kenapa? Ada syaitan yang tersendiri menanti kita waktu makan. La ilaha illallah, sibuk mereka ni. Jadi bila kita baca Bismillah, dia tak boleh makan bersama kita. Jangan kita fikir dia makan macam mana kita makan. Dia cara makan lain. Seperti mana lalat cara makan dia lain, nyamuk cara lain, pacat cara lain, kucing cara lain, ular cara lain, ya, kuman cara lain. Syaitan pun cara dia lain. Bila Rasulullah kata dia akan makan bersama kita, maka dia akan makan. Oleh kerana itu, baca Bismillah. Dia tunggu kat bilik air, satu bab. Dia tunggu di dalam bilik, satu bab. Berbagai-bagai tempat dia menunggu untuk mengambil kesempatan. Jadi Rasulullah SAW mengajar kita sebelum tidur, ya, dengan 3 surah ni dibaca. Ya, kita tadah tangan, tiup tu, lepas tu baca 3 surah ni. Lepas tu kita sapukan seluruh badan kita, ya, dibuat sebanyak 3 kali. Okey, maka kita baca. Nanti insya-Allah kalau buku tu dah siap, buku berkaitan dengan adab-adab tidur, ya, dengan dalil-dalil kita bagikan bagaimana cara Rasulullah tidur. Mudah-mudahan kita dipelihara pada malam tersebut, ya, daripada gangguan syaitan. Penting. Kalau tak, ya, terganggu kita. Baik. Kemudian selanjutnya Nabi bersabda berkaitan dengan surah tersebut, selanjutnya orang yang baca kedua surah itu disertai surah Ikhlas 3 kali petang dan pagi, maka cukup baginya. Ini di antara termasuk zikir. Okey, kita baca 3 kul ini pada pagi, zikir pagi dan zikir petang. 3 kul ini dibaca 3 kali pada
tiap-tiap pagi dan 3 kali pada tiap-tiap petang, termasuk dalam zikir pagi dan petang. Kemudian kita baca dia selepas solat, semua lepas solat 3 kul dibaca, termasuk ayat kursi. Cuma dibaca sekali, kecuali solat subuh dan solat maghrib dibaca 3 kali. Okey. Okey, itu di antara berkaitan dengan 3 kul. Cuma nak diceritakan muawwizatani ini, ya, berkaitan dengan 3 pelindung ini, 2 pelindung ini ialah surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Baik. Kemudian yang ketiga, penjagaan daripada syaitan ini ialah membaca ayat kursi. Dalam kitab sahih dari hadis yang disampaikan oleh Ibn Sirin bahawa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW menjadikan aku wakil untuk menangani zakat fitrah. Kemudian ada orang yang datang lalu mengambil bahan makanan. Okey. Lantas aku menangkapnya dan aku katakan kepadanya, orang tersebut, aku akan melaporkan kamu kepada Rasulullah. Kemudian ia menyebutkan hadis itu berujar, jika kamu sampai pada tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Kerana dengan hal itu, Allah sentiasa menjagamu. Dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Nabi bersabda, ia berkata jujur kepadamu, walaupun ia pembohong, ia adalah syaitan. Okey. Dalam kisah ini berkaitan dengan Abu Hurairah diamanahkan untuk menjaga harta ataupun zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah masyhur pada zaman dahulu. Kita di zaman ni ialah disebabkan kita katakan kemudahan ijtihad para ulama, maka kita bagi dalam bentuk duit. Tetapi pada zaman Mekah, Rasulullah mentadbir, dia tidak menerima dalam bentuk itu. Dia hanya menerima dalam bentuk makanan. Ya, kalau orang yang biasa, dia akan beri bentuk beras. Okey, ala kulli hal kita tak mahu masuk dalam perbahasan itu. Cuma nak menceritakan Abu Hurairah dia menjaga, ya, fitrah-fitrah yang orang bagi itu dia jaga. Tiba-tiba waktu satu hari dia masuk nak tengok tu, dia ternampak satu orang berada dalam tu sedang mencuri. Lalu ditangkap. Bila dia tangkap orang tu, lalu dia kata, aku akan bawakan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, lalu dia takut. Orang tu tadi takut sangat-sangat, tolong jangan bawa aku. Aku berjanji aku tak akan datang lagi. Ya, aku berjanji aku tak akan datang lagi. Lalu disebabkan, ya, hujah-hujah dia kata ada anak bini lah, kesiankan aku lah, ya. Maka akhirnya Abu Hurairah lepaskan. Lalu Rasulullah diwahyukan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, ya Abu Hurairah, apa kamu buat dengan orang semalam? Lalu diceritakan. Orang tu kata berjanji tidak mahu datang. Rasulullah kata dia akan datang. Bila Rasulullah mengatakan dia akan datang, lalu Abu Hurairah pada malam berikutnya, malam tersebut dia menunggu, sambil memahati. Dan betul orang tu datang balik. Okey? Dia datang balik. Maka bila dia datang balik, Abu Hurairah pun tangkap lagi sekali. Bila tangkap lagi sekali, hujah yang sama juga, alasan yang sama juga, dia minta dilepaskan. Ya. Maka Abu Hurairah kesian, lepaskan juga. Ya. Bila lepas, dia kata dia tidak akan datang balik. Maka esoknya Abu Hurairah pun bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan dia akan datang balik. Kan? Bila dia dikatakan datang balik, maka malam yang ketiga ini Abu Hurairah menunggu lagi, didapati memang dia datang. Dia datang nak mencuri juga. Abu Hurairah pun tangkap. Bila tangkap dalam kisah tu, lalu dia minta dilepaskan. Abu Hurairah kata, aku tidak akan melepaskan kamu kali ini. Lepas tu, setelah dia berputus asa, lalu dia berkata, aku akan ajarkan kepada kamu satu perkara, jika kamu lakukan, maka kamu akan terselamat pada malam hari tersebut. Lalu dikatakan, di sinilah datang hadisnya, ya, jika kamu pergi ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, kerana hal itu Allah akan menjaga kamu dan syaitan tidak akan mendekati kamu hingga ke pagi hari. Lalu bila Abu Hurairah mendengar tu, lalu dilepaskan. Okey. Bila lepas tu, pagi esoknya dia menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya, bahawa apa yang terjadi pada malam tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, tengok ya, ucapan Rasulullah ni amat penting. Dia bersabda, baginda bersabda, ia berkata jujur. Berarti dia bercakap jujur kepadamu walaupun dia adalah pembohong. Ya, menarik. Dalam hadis ni Rasulullah mengatakan ia berkata jujur kepada kamu walaupun dia tu pembohong. Biasa pembohong dia tidak akan kata jujur. Ya. Kalau dah biasa dengan pembohongan, dia tidak akan berkata jujur. Cuma kita yang apa yang nak sebut, kita yang bengap ni je yang kena banyak kali orang tipu kita. Ya, satu-satu ditipu. Kita percaya bulat-bulat. Okey. Dalam hadis ni mengisyaratkan usul mengenali syaitan juga. Sifat syaitan, sifat iblis pembohong. Ya, tu pasal orang-orang yang pembohong ni ada mirip pada syaitan dan iblis. Satu. Dan kedua, oleh kerana itu bagi mereka yang terlibat dalam siri rawatan-rawatan ya ruqyah pada hamba-hamba Allah yang diuji dengan penyakit, maka dia akan bertemu waktu mengubat orang ni akan pertama dia akan menjeritlah ataupun berbicara. Okey? Maksudnya bukan orang tu yang bicara, binatang jin dalam tu akan berbicara. Okey. Bagi orang yang memahami kaedah rawatan Islam, dia tak akan nak bersembang dengan jin ni. Pasal apa kaedah dia? Jin ni pembohong. Dia tak akan bertanya, mungkinlah sekadar dia bertanya, siapa nama kamu, apa agama kamu, kenapa kamu datang. Tu sahaja. Ya, tu sahaja. Lepas tu jemput, arahkan dia masuk Islam ataupun keluar daripada tubuh manusia. Tetapi bila kita sampai satu tahap kita tengok orang yang meruqyah ni, bomoh-bomoh ataupun orang yang meruqyah ni, ya, sampai bertanya, ya, siapa nama, alamat, duduk mana, macam nak berkenalan lah, ya. Kita katakan ada tak kena, bukan pada jin tu, pada dianya tu. Pengubat, ya, ataupun bomoh tu ada masalah. Kenapa dia nak tanya? Lepas tu dia tanya satu-satu, lepas tu dia dah mula percaya. Bila jin tu kata orang tu yang menghantar, dia mula percaya. Sedangkan Rasulullah kata dia tu pembohong. Dia nak melagakan antara manusia. Bila kita percaya, oh orang tu hantar, habis dah. Secara automatik, osak. Tu pasal ada satu buku. Ya, satu buku tajuknya Kerajaan Dajjal di Bermuda, Tiga Segi Bermuda. Ya, yang ditulis oleh Muhammad Isa. Saya tak ingat pustaka mana. Adalah satu pustaka tu. Dia dikatakan berbicara dengan jin. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita boleh berbicara dengan jin, ambil maklumat daripada jin, sedangkan Rasulullah kata dia pembohong. Dalam buku tu menceritakan jin cerita istana Dajjal dekat sini, begitu, begini, begitu, begini. Dia boleh percaya dan dikarangkan jadi satu buku. Ini macam buku, ketika dulu satu buku yang terkenal dengan buku Tamar Jalis. Bukunya apa dia? Tamar Jalis. Ada satu buku, masyhur kisah-kisahnya. Kisah bercakap dengan jin ke apa. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kaedah habis cerita. Jangan berbicara. Jangan bercakap dengan jin waktu dalam siri perubatan. Arahkan dia keluar ataupun kita baca je Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Itu je kaedah dia. Ya, penting. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini dapat tahu bahawa syaitan pembohong, jin pembohong. Jangan percaya, jangan nak bersembang dengan dia. Ini nak berkenalan lah, apalah, mengarut. Okey. Baik. Jadi dalam kisah ni ada benda yang menarik. Kenapa? Syaitan dalam bab ini dia telah daripada alam yang ghaib tu, dia muncul dalam bentuk manusia. Satu benda yang menarik. Tetapi ingat, tuan-tuan dan perempuan, bila dia muncul dalam bentuk begini, dia bersifat pengecut. Dia bersifat penakut. Dia bukan bersifat macam orang kita pula jadi penakut. Salah faham terhadap kemunculan syaitan ini berlaku ya apabila rasukan itu berlaku, dia nampak. Okey, dia nampak tu. Kita tak nampak, tetapi orang yang kena rasuk tu nampak. Sebenarnya bukan orang yang kena rasuk tu nampak. Syaitan mengguna mata dia untuk melihat kawan-kawan dia. Ya, untuk melihat kawan-kawan dia. Okey, bila melihat kawan-kawan dia, dia melihatlah bentuk kawan-kawan dia yang mana bentuk yang di alam sana. Kita pun tak tahu bagaimana bentuk dia.
Okey. Tetapi kalau dia nak muncul, dia terpaksa berhadapan dengan risiko yang tinggi. Okey, kemunculan syaitan ni bukan semua boleh muncul. Tak. Kemunculan dia dalam keadaan menakutkan. Kalau dia muncul, dia akan berhadapan risiko dia, di antaranya mati. Ya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana daripada molekul-molekul udara ni yang kita lihat sekarang ni, kita tahu keliling kita ni oksigen, karbon dioksida, hidrogen, nitrogen, apa semua tu ada. Daripada yang tak nampak ni, dia nak menggunakan satu kekuatan, kemampatan molekul ini menjadikan satu jisim. Bukan semudah itu. Ya, macam H2O itu sendiri, bila dia mampat, akhirnya menjadi air. Kan? Air. Baru keluar air. Asalnya oksigen, hidrogen. Jadi digabungkan hidrogen 2 dengan oksigen, maka jadilah molekul ini air. Setelah berlakunya kemampatan, wallahualam, ilmu di sisi Allah. Begitu juga makhluk jin ini bila nak menjadi seperti manusia, dia memerlukan kekuatan yang sungguh-sungguh kuat. Nak menggabungkan setiap benda-benda itu sehingga menjadi satu jisim. Okey, barulah jadi yang seperti mana Abu Hurairah nampak, dan kita tahu kisah lelaki yang bergaduh ataupun berlawan dengan ular di dalam satu rumah di hari perang Khandaq. Ya, kenapa jin Islam itu bertukar menjadi bentuk ular, tetapi risiko dia dibunuh. Oleh kerana itu bukan semudah itu. Datang kita semudah itu, nampak jin lah, konon lang suya lah, apa lagi, Dracula, hantu Mak Limah, apa lagi ya, berbagai-bagai. Itu semua cerita kartun. Ya, cerita kartun. Baik. Jadi dalam bab ini dia muncul dalam keadaan pengecut. Kita tahu dia muncul dalam keadaan yang dia sendiri tidak berani. Oleh kerana itu dalam hadis ini dia mengajarkan kita yang mana Rasulullah kata, ia berkata jujur walaupun dia itu pembohong. Ya Abu Hurairah, dia adalah syaitan. Okey, jadi di sini dia. Kemudian penjagaan yang keempat, membaca surah Al-Baqarah yang disebutkan dalam kitab sahih dari hadis yang disampaikan oleh Sahlu Ibn Abdullah yang mendapati hadis dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir wa innal baita alladhi tuqra'u fihi al-baqaratu la yadkhuluhu syaitan." Jangan jadikan rumah kalian sebagai kubur, dan sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Baik. Dalam bab perlindungan yang keempat ini, kita melihat Rasulullah mengatakan, dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kubur. Dengan arti kata lain, kubur adalah tempat yang tidak dibacakan Al-Quran. Ya, jangan jadi rumah kamu seperti kubur. Kenapa? Ma'ruf, dikenali pada zaman dahulu, zaman Rasulullah, kubur tidak dibacakan Al-Quran. Yang dibaca Al-Quran di rumah, di masjid, ya, mungkin di tempat-tempat yang kita berniaga, duduk, ya, santai apa, kita boleh baca Al-Quran. Tetapi di kubur bukan tempat baca Al-Quran. Di kubur tempat muhasabah diri. Ya, muhasabah diri, mendoakan orang yang mati. Ya, itu tempat kubur. Kubur telah menjadi satu tempat yang tidak diziarah seperti mana yang ditetapkan oleh sunnah. Sayang, tuan-tuan dan puan-puan, sayang. Kerana kelebihan pergi ke kubur tu terlalu banyak. Ya. Kalau kubur zaman dahulu, ialah ini disebabkan kesan negatif yang kita dapat daripada TV-TV ataupun cerita-cerita orang dahulu. Bila sebut je kubur, meremang bulu rumah kita. Takutlah apalah. Sedangkan kubur itu adalah tempat muhasabah diri yang terbaik. Pergilah ke kubur, tengok. Ya, mana ada orang pergi kubur, ialah ada satu yang hangat ketika baru ni, apabila satu kelompok model-model pergi tangkap gambar kat kubur. Bagusnya. Ya, orang tangkap gambar kat kubur untuk muhasabah, ni nak tangkap gambar kat kubur untuk perkenalkan baju dia. Baju ahli kubur ke apa? Baik, ala kulihal nak menceritakan kubur tempat muhasabah. Ya. Nabi Rasulullah pergi ke kubur. Hatta dia pergi ke kubur Baqi' pada malam hari yang diceritakan dari kisah Aisyah. Dia pergi pada malam hari. Kita nak pergi malam hari, siang hari pun penakut. Nak pergi malam lagilah. Sedangkan kubur kalau kita tengok di Taman Tun, di kawasan ni, di Kota Damansara, kubur
clear, tak ada masalah kalau kita pergi, tak ada perasaan takut. Tapi disebabkan minda kita diganggu bahawa di situ ada hantu, di situ ada berbagai-bagai, akhirnya kubur tidak diziarahi, kubur tidak mendapat kebaikan kepada kita. Okey. Hadis ini mengisyaratkan kubur bukan tempat membaca Al-Quran. Oleh kerana itu bagi mereka yang duduk kat kubur nak baca Quran, baca Fatihah, baca Baqarah, Yasin apa semua, sebenarnya tidak menepati seperti mana disebutkan dalam hadis. Kubur adalah tempat kita muhasabah, kubur adalah tempat kita mendoakan kepada ahli mayat, orang yang berada di dalam kubur. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Okey, rumah yang kita duduk sekarang ni kalau tak pernah baca Al-Quran berarti kubur. Ya, orang dalam tu dah mati dah kalau ikutkan. Okey. Masalahnya rumah kita dah bukan kubur. Diikuti dengan alat-alat muzik, alat-alat perkara-perkara yang tak baik, dah bukan kubur, dah tak tahu kubur ke apa, kubur ke disko ke, wallahu alam. Tapi nak menceritakan, jangan jadikan rumah kita seperti kubur, apatah lagi nak jadi seperti disko. Dan sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, nampak tak? Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, syaitan tidak akan masuk ke dalamnya. Ini mengisyaratkan rumah kita ni kena baca Al-Quran. Terutamanya apabila kita baca surah Baqarah, syaitan tidak akan masuk di dalamnya. Ini adalah satu perkara yang amat penting kita tahu, yang termasuk dalam kategori perlindungan rumah. Orang kata pagar rumah. Rasulullah mengatakan, pagarkan rumah kamu dengan surah Al-Baqarah. Tok Bomo katakan, pagar rumah kamu dengan lada hitam, garam, apa lagi. Ya. Sekarang Rasulullah kata surah Baqarah. Bomo kata lada hitam dengan garam. Nasib baiklah dia tak ketupat lemang. Subhanallah. Kalau ada macam tu lagi sedap. Baik. Siapa yang besar, Rasulullah ke Bomo? Tetapi berapa ramai orang yang mengikut Bomo? Kenapa tak mengucap wa asyhadu anna Bomo itu Rasulullah? Sedangkan kita diarahkan mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, mengisyaratkan bahawa Rasulullah berkata tidak pernah berdusta. Syaitan takkan masuk rumah orang yang baca surah Baqarah. Tiba-tiba kita tak mengikut Rasulullah, kita cari jalan lain. Tuan-tuan dan perempuan, agak-agak macam mana tu ya? Pasal bila seorang hamba Allah tu datang telefon ustaz, saya nak minta tolong, apa dia? Ustaz boleh buat tak pagar rumah saya? Pagarkan rumah saya. Ya, kita dah tahu dah ini. Ya, kenapalah dia ni tak baca surah Baqarah. Kita balas, maaf saya tak boleh buat sebab saya bukan kontraktor. Ya. Kita lawyer buruklah sikit. Sebab apa? Sebab mereka masih lagi berfahaman, ya, nak pagar rumah kena ada lada hitam, apa lama, garam, lepas tu dibaca, renjis-renjiskan. Tuan-tuan dan perempuan tak perlu baca je surah Baqarah. Kita sendiri baca. Ya. Habis ustaz kalau kita pasang kaset, awaklah malas sangat kita ni. Ya, bacalah. Ya, baca. Tak sama kaset dengan kita baca. Oleh kerana itu, ya, usul dalam bab ini saya beriman dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah yang tidak dibacakan dalam dengan Al-Quran adalah seperti kubur, dan rumah yang dibacakan surah Baqarah, syaitan tidak akan masuk. Ya, ini di antara perkara yang penting untuk memastikan syaitan tidak masuk, malaikat rahmat masuk. Ya, rumah dibacakan surah Baqarah ataupun dibacakan Al-Quran. Rumah yang tidak ada gambar-gambar, ya, patung-patung. Lepas tu rumah yang tidak ada muzik. Atau yang ketiga, keempat, rumah yang sentiasa dalam keadaan baik, ya, ahli keluarganya, ya, yang sentiasa beramal dengan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Penjagaan yang kelima. Penjagaan yang kelima, membaca akhir surah Al-Baqarah. Okey. Penjagaan kelima, membaca akhir surah Al-Baqarah. Hal ini ditetapkan di dalam kitab sahih dari Abu Musa Asy'ari bahawa Rasulullah bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah di malam hari, yakni sebelum tidur, maka cukuplah ayat tersebut baginya. Ya, ayat ni kuat. Ya, nisbah dia.
Ya, ayat dia amanar rasul tu. Jadi dua ayat ni amat penting untuk dibacakan kepada kita di malam hari. Ia termasuk dalam zikir sebelum tidur. Ya, insya-Allah doakanlah. Ya, mungkin habis Covid ni kita keluarkan buku tu supaya dapat tuan-tuan dan puan-puan beramal. Kita letak kat Yayasan Taklim, datang pergilah cari, beli. Ya, tengok supaya kita beramal, anak-anak kita beramal, cucu-cucu kita beramal. Kita minta perlindungan Allah dalam siri untuk kita tidur, baru kita boleh tidur dengan tenang. Ya, tenang, bangun dengan tenang. Kalau tak, ya, seperti mana dalam hadis itu mengatakan, kita tidur tu syaitan ikat kepada kita dengan 3 ikatan. Hanya boleh dibangunkan dengan baca zikir dan melakukan solat. Kalau tak, dikencingkan telinga kita, kita tidurlah seterusnya. Sampai solat pun payah. Okey. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Nu'man Ibn Bashir bahawa Nabi bersabda, "Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfain amin. Anzala minhu ayataini khatama biha surat al-Baqarah wa la yaqra'ani fi darin 3 layalin fayaqrubuha syaitan." Okey. Allah telah menuliskan suatu tulisan sebelum mencipta makhluk dengan jarak 2000 tahun. Kemudian Allah menurunkan dari tulisan tersebut 2 ayat yang mengakhiri dengan keduanya pada surah Al-Baqarah. Orang yang tidak membaca 2 ayat tersebut selama 3 malam, maka syaitan akan mendekati rumahnya. Okey, ini berkaitan dengan ayat Amanar Rasul. Buka tengok surah Baqarah supaya kita tahu. Ayat kursi dah terkenal. 2 akhir ayat surah Baqarah ni jarang kita ni bacanya. Setengah orang jarang bacanya. Okay, cuba tengok juzuk ketiga 2 surah Al-Baqarah, juzuk surah yang kedua, muka surat 49, bermula ayat 285. Okay, jumpa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Okay, ni ayat pertama. Ayat kedua yang kita baca tadi. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Maksudnya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeza-bezakan antara seseorang pun Rasul dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat seksa dari kejahatan yang dikerjakannya.
Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulkannya. Beri maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Baik, ini dia surah yang disebutkan dua surah. Okey, dua surah. Dua ayat akhir dalam surah Al-Baqarah. Kemudian penjagaan yang keenam. Penjagaan yang keenam membaca surah Al-Mu'min sampai pada firman Allah ilaihil masir, yakni ayat 1 dengan 3. Dan ayat kursi disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi di bawah Abdul Rahman ibnu Abu Bakar ibnu Abu Mulaikah bin Zarrah dari Abu Salimah dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Man qara'a hamim mu'minin ila ilaihil masir wa ayatul kursi hina yusbihu hufiza bihima hatta yumsi wa man qara'aha hina yumsi hufiza bihima hatta yusbih." Baik. Barang siapa yang membaca surah Al-Mu'min sampai pada firman Allah yang berbunyi ilaihil masir dan ayat kursi di pagi hari, maka dengan keduanya Allah menjaga sampai ke petang hari, dan barang siapa membaca di petang hari maka dijaga pada akhir sampai pagi hari. Baik. Walaupun sebahagian ulama bicara tentang Abdul Rahman Al-Mulaiki dari sisi hafalannya, baginya hadis ini merupakan dalil keutamaan ayat kursi sehingga kemungkinan merupakan hadis gharib. Okey, pertama hadis ini kedudukan dia hadis dhaif. Okey, jadi ayat kursi itu betul. Hamim mukmin tu itu sahaja kedudukan hadis ni tak kena, tak tepat dikatakan dalam bab ini hadis ini gharib. Bahkan kita lihat hadis ini adalah dhaif. Okey. Jadi kita ambil tentang ayat Al-Kursi saja. Al-Mu'min tak ambil. Surah Mu'min tak ambil. Penjagaan ketujuh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Disebutkan dalam kitab sahih, dua kitab sahih dari hadis yang dibawa oleh Sami Al-Maula Abu Bakar dari Abu Saleh dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin 100 marrah kanat lahu 'adlu 10 riqabin wa kutibat lahu 100 hasanatin wa muhiyat anhu 100 sayyi'atin wa kanat lahu hirzan min asy-syaitan yawmahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun 'amila aktsara min dhalik." Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, kita tengok apa kelebihan dia. Maka ia memperolehi keadilan, ya, memperolehi ganjaran seperti membebaskan 10 orang hamba. Tuan-tuan ada perempuan mana ada hamba pada hari ini untuk kita bebaskan? Tak ada. Ganjaran pahala tu dah hilang. Tetapi dengan amalan-amalan tertentu, dia boleh menyamai dengan pahala-pahala tersebut. Nampak ya? Barang siapa yang membaca itu sebanyak 100 kali, maka ia memperolehi ganjaran seperti membebas 10 orang hamba. Datang kita nak bebas. Kok ada hamba sekarang, kita bebas bibi rumah kita. Okey? Bebas bibi tak sama. Bibi bukan hamba. Okey? Maka nilaian 10 hamba terlalu besar. Kenapa? Kita tahu bahawa zaman dahulu seorang hamba saja nilaian dia paling kuranglah sebiji kereta. Ambillah kereta apa yang murah sekarang ni. Kereta apa? Viva. Ya, Exia. Okey, lebih kurang harga yang begitu 25,000. Bayangkan. Seorang. Ini kan pula 10 orang hamba. Kemudian dituliskan baginya 100 kebaikan. Alhamdulillah. 100 kebaikan.
Apa kebaikan? Apa juga kebaikan? Allah akan bagi kita nilaian 100. Dan dihapuskan kita 100 kesalahan. Dihapuskan dari kita 100 keburukan. Nampak tak? Pertama 10 ganjaran pahala dia seperti 10 membebaskan hamba, seorang budak. Lepas tu dapat 100 kebaikan. Lepas tu ditolakkan, dihapuskan 100 keburukan. Kemudian dijaga dari gangguan syaitan pada hari itu sampai waktu petang. Okay, sampai petang hari. Ini dia kelebihan orang yang membaca La ilaha illallah tu. Dan seorang itu tidak akan datang dengan keadaan lebih utama dengan apa yang dibawa, kecuali orang yang melakukan lebih banyak dari itu. Maksudnya, nak mendapatkan satu nilai yang tinggi seperti baca La ilaha illallah, kita tak akan dapat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni. Tak akan dapat, melainkan orang yang buat bersungguh-sungguh dan dia bebaskan hamba 10 orang, dia buat kebaikan 100, baru dia boleh memiliki nilainya sama. Sedangkan kita, ya, Rasulullah suruh baca tu je untuk mendapatkan nilai. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jadikan dia sebagai zikir harian kita. Ya, jadikan ia sebagai zikir harian kita. Ini merupakan hirs yang sangat bermanfaat, kaya akan faedah, mempermudahkan kesulitan yang Allah mudahkan, kesulitan orang yang Allah mudahkan kesulitannya. Baik, jadi ini di antara zikir yang perlu dijaga. Okey, insya-Allah kita beramal lah kalimah ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ambil ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada yuhyi wa yumit. Ingat, dia ada zikir yuhyi wa yumit, itu 10 kali dibaca selepas subuh, solat subuh dan selepas solat maghrib. Itu ada tambahan yuhyi wa yumit. Yang tak ada yuhyi wa yumit ni, yang ni baca 100 kali. Baik. Penjagaan ke-8 ini merupakan penjagaan atau hirs yang paling ampuh untuk menghadang syaitan. Caranya adalah membanyakkan zikir kepada Allah. Ya, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari hadis yang dibawa Haris Al-Asy'ari bahawasanya Nabi bersabda, Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat agar beliau mengamalkan 5 kalimat tersebut, dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan 5 kalimah tersebut, dan Bani Israel hampir tidak mengamalkannya kerana lambat dalam pengerjaannya. Nabi Isa berkata, Allah memerintahkan kamu dengan membawa 5 kalimat agar kamu mengamalkan 5 kalimat tersebut, dan kamu memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan 5 kalimah itu, maka ada kalanya kamu memerintahkannya mereka, yang memerintahkan mereka. Ada kalanya saya memerintahkan mereka. Nabi Yahya berkata, saya takut jika kamu mendahuluiku dengan kalimat itu, sehingga saya takut Allah membenamkanku atau menyeksakanku. Kemudian orang berkumpul di Baitul Maqdis hingga penuh. Mereka duduk di teras. Kemudian Nabi Yahya berkata, Allah memerintahkan aku. Allah memerintahkanku dengan 5 kalimat supaya aku mengamalkannya, 5 kalimat itu, dan aku memerintahkan kalian agar kalian mengamalkan 5 kalimat tersebut. Kelima kalimat itu adalah kalian harus menyembah Allah. Jangan pernah menyekutukannya dengan sesuatu. Okey. Nanti kita akan terangkan dulu, kita bacakan dulu. Kerana orang yang menyekutukan Allah sama dengan orang yang membeli budak dengan emas dan perak dari hartanya sendiri, kemudian dia berkata, ini adalah rumahku dan ini pekerjaanku, maka bekerjalah dan berikanlah kepadaku. Lalu budak itu mengerjakannya, namun dia memberikan kepada orang lain. Maka adakah kalian merelakan jika budak kalian berlaku demikian? Okey. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian solat. Ketika kalian sedang solat, maka janganlah menoleh, kerana Allah meluruskan wajahnya selaras dengan wajah hambanya selagi hambanya tidak menoleh. Allah juga memerintahkan kalian untuk berpuasa. Perumpamaannya adalah orang yang berpuasa bagaikan lelaki yang ada dalam rombongan. Dia membawa bungkusan yang berisi minyak wangi, sehingga semua orang kagum dengan baunya, termasuk dirinya. Sedangkan bau orang yang berpuasa bagi Allah lebih baik daripada bau minyak misk. Selanjutnya Allah memerintah kalian untuk bersedekah. Perumpamaannya adalah bagaikan seorang yang ditawan oleh musuh, kemudian mereka mencekiknya dan bersiap untuk memukul lehernya. Kemudian dia berkata,
aku akan membayar tebusan pada kalian dengan tebusan yang sedikit dan banyak. Maka orang itu menebuskan dirinya dari mereka. Kemudian Allah memerintahkan kalian untuk selalu mengingati Allah. Perumpamaan bagi orang yang keluar dari musuh berlari dengan cepat mengikuti jejak hingga melewati benteng, kemudian menjauhi dari dirinya dari mereka. Begitu juga seorang hamba Allah tidak bisa menjagakan dirinya dari syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah. Okey. Baik, ini di antara hadis yang berkaitan dengan kisah nabi-nabi yang terdahulu, yang mana Rasulullah pun menceritakan kisah-kisah hadis berkaitan apakah arahan yang Allah arahkan kepadanya. Cuma dalam kisah-kisah nabi yang terdahulu, ya, nabi yang terdahulu merupakan kisah yang ianya menjadi pegangan kita juga. Baik, pegangan kita yang mana ianya bertepatan dengan hadis-hadis. Okey, pertama kita lihat balik pada muka surat 106 tadi. Disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi dari hadis yang dibawa oleh Haris Asy'ari bahawa Nabi bersabda, Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimah, 5 arahan, agar beliau mengamalkan 5 kalimah tersebut dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan 5 kalimah tersebut. Dan Bani Israel hampir tidak mengamalkannya kerana lambat dalam pengerjaannya. Ya, tu dia. Bani Israel memang dia banyak hilah sampai hampir tidak menunaikannya. Kita jangan. Ya, kita akan melihat apa arahan-arahan Nabi ini dan Rasul, kita ikut. Nabi Isa pun diarahkan untuk 5 kalimah agar kamu mengamalkan 5 kalimah tersebut. Dan kami memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan 5 kalimah tersebut. Maka ada kalanya kamu yang memerintah mereka dan ada kalanya aku memerintah mereka. Nabi Yahya berkata, saya takut jika kamu mendahuliku dengan kalimah itu sehingga aku takut Allah membenamkan aku dan menyiksakan aku. Dalam kisah ini, ya, berkaitan dengan Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa diberikan 5, Nabi Zakaria pun dibagikan 5, Nabi Yahya diberikan 5. Maka Nabi Yahya mengatakan, aku takut aku lambat tunai, Allah akan seksakan aku. Ini para Nabi. Para Nabi dia kena terus buat apa yang diarahkan oleh Allah. Sampai pukul apa? Okey. Kemudian orang berkumpul di Baitul Maqdis, ya, hingga penuh. Lalu Nabi Yahya berkata, Allah memerintahkan 5 kalimah, 5 arahan. Apa dia 5 arahan tu? Dan kita kena ikut juga. Ya. Pertama, kalian harus menyembah Allah, jangan menyekutukannya. Yakni sembah Allah, jangan syirik. Lalu dia memberikan perumpamaan orang yang melakukan syirik. Macam mana? Dia bagi simpelnya. Kita beli hamba, lalu dengan harga yang mahal. Saya katakan beli hamba dulu pun harga lebih kurang sebiji kereta Exia, ya, 25,000 lebih kurang. Maka dia beli hamba tu, lepas tu dia kata, kamu kerja untuk aku, ya, kamu buat ini semata-mata untuk aku. Dan keuntungan bagi kat aku, maksud dapat upah bagi kat aku. Lalu si hamba ni, dia kerja, dia dapat upah, dia bagi kat orang lain. Sedangkan aku yang beli. Tak nampak lagi. Bak kata senang cerita, kita bawa bibik dengan harga yang mahal, susah sangat, kita bagi kat ejen tu dengan berapa ribu, lepas tu kita kata bibik kerja dengan aku, bantai dia kerja dengan orang lain. Marah tak? Dah lah kerja dengan orang lain, lepas tu dia cabut lari pula. Aduh, sakit. Bini kita ibu jadi bibik juga, sudahannya. Okey. Nampak tak perbezaan? Atau lebih, na'udzubillah, kita perumpamaannya lagi berat supaya kita memahami. Seorang suami mengahwini dengan seorang isteri, tiba-tiba isteri ada suami yang lain ataupun pasangan yang lain. Oh, kan? Okey, tu kedudukan syirik yang diberikan contoh. Baik. Kemudian Nabi Zakaria mengatakan, yang kedua, Allah memerintahkan kalian untuk solat. Ketika kalian sedang solat, jangan toleh-toleh. Ya. Jadi dalam bab ini Allah arahan yang berikutnya ialah melakukan solat, kerana solat ini adalah hubungan dengan Allah yang terbaik. Hubungan kita yang terbaik adalah solat. Kerana bila kita mendirikan diri kita dalam solat, maka Allah akan menerima menjawab setiap bacaan Fatihah kita. Okey. Bagaimana? Beriman saja, jangan banyak cerita. Okey. Baik. Ketiga, Allah memerintahkan kalian berpuasa. Ya, kita pun diarahkan berpuasa. Perumpamaan orang yang berpuasa ini,
Ya, seperti orang ni bawa jemaah yang banyak, tiba-tiba dikeluarkan minyak wangi. Bau harum minyak wangi itu semua orang suka. Begitu juga nilaian puasa di sisi Allah. Bau orang yang berpuasa, bau mulut yang datang dari perut orang yang berpuasa tu, gas itu lebih harum daripada bau misk. Jadi Allah arahkan dah 3 dah. Jangan syirik. Kedua, solat. Dan ketiga, berpuasa. Kemudian Allah mengarahkan bersedekah, ataupun dalam bab kita ini ialah berzakat. Di mana perumpamaan orang yang membayar zakat ataupun bersedekah seperti seorang yang Bismillah. Orang yang bersedekah ini diperumpamakan seperti seorang yang tengah nak ditangkap, nak dicekikkan leher dia, nak dibunuh. Tiba-tiba orang ni kata, aku akan berikan kamu sedikit wang ataupun banyak, ya, janji kamu lepaskan aku. Okey. Jadi bila kata begitu, berarti sedekah itu seperti balasan bagi kita untuk membebaskan kita dari api neraka. Oleh kerana itu Rasulullah apabila disebut fattaqun nar wala bisyikin tamur, takutlah kepada neraka, yakni bebaskan diri kamu daripada neraka walaupun kamu bersedekah dengan separuh biji kurma. Apa nilaian separuh biji kurma? Kalau ikutkan nilaian kita tak ada apa-apa, tetapi bersedekahlah secara ikhlas untuk menyelamatkan dari neraka. Dengan arti kata lain, bersedekah itu, zakat itu melepaskan kita dari neraka. Kemudian yang kelima pula ialah memerintahkan kalian mengingati Allah, sentiasa berzikir mengingati Allah. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mengingati Allah, ya, perumpamaannya seperti seorang yang keluar dari musuh, lari, ya, dengan cepat mengikuti jejak hingga melewati benteng, kemudian menjauhkan diri dari mereka. Seolah-olah kita ni berzikir ini adalah kita terlindung daripada musuh. Kita menyorok daripada musuh. Okey, misalnya kita tahu harimau, nak sebut harimau macam mana ya, kita nak bagi misal pasal kita tak pernah kena kejar harimau. Okey, kejar anjing lah. Kejar anjing sampai ke mana nak lari, tiba-tiba kita tengok rumah pagar orang terbuka, kita masuk, kita tutup pagar orang. Bukan pagar rumah kita, pagar orang tu kita menumpang berselindung daripada anjing. Orang takkan marah, ya. Begitulah nilaian orang yang membaca zikir, dia mengambil satu pelindung dari gangguan syaitan. Ya, nampak tak? Dari hadis ini isyaratkan kepada kita, ya, kita minta perlindungan Allah dengan membaca zikir. Lalu Rasulullah bersabda, aku memerintahkan kalian dengan 5 kalimah. 5 arahan, yakni Allah memerintahku dengan arahan tersebut, iaitu, okey, pertama, mendengarkan, taat, jihad, hijrah dan berjemaah. Kerana orang yang meninggalkan jemaah, ia telah melewati batas dan telah melepaskan beban Islam dari lehernya, kecuali dia akan kembali. Dan orang yang berdoa dengan doa seperti orang jahiliah, maka ia termasuk dalam penghuni Jahannam. Okey, kita lihat ya. Setelah para Nabi punya urusan perkara tadi yang menjadi pegangan syariat kita juga, lalu Rasulullah menambahkan lagi, aku diperintahkan kalian oleh Allah dengan 5 kalimah dan aku meminta kalian ikut arahan tersebut. Apa dia? Pertama mendengarkan. Mendengar apa dia? As-sam'u, yang kita sebut. Dengar arahan Rasulullah, dengan hadis Rasulullah, ayat Al-Quran. Kemudian taat, sami'na wa ata'na. Okey. Siapa yang lengkapkan ciri-ciri ni, cantik lah. Dia dengar hadis, lepas tu dia taat. Cantik. Arahan-arahan Allah, arahan-arahan Rasul, kita tak banyak bicara. Kemudian jihad, ya. Jihad yang beberapa kategori, ya, berbagai bentuk jihad, yakni jihad ini mengeluarkan kekuatan untuk mempertahankan agama, ya. Kemuncaknya adalah jihad fi sabilillah. Okey. Yang keempat, hijrah. Hijrah daripada kejahatan kepada kebaikan,
Dan kemuncak hijrah adalah hijrah daripada tempat yang tidak baik, negeri yang tidak baik kepada negeri yang baik. Dan yang keempat, yang kelima, berjamaah. Jadi ini adalah merupakan arahan daripada Allah. Umat Islam kena berjemaah. Ya, berselisih pandangan mungkin berlaku, tetapi tidak boleh menjadikan ia perpecahan. Seperti mana yang berlaku sekarang, perpecahan terhadap umat Islam. Umat Melayu kita ni, ya, berpecah begitu teruk. Sedangkan Rasulullah mengarahkan kita berjemaah. Orang kafir gembira dengan perpecahan umat Islam. Kerana orang yang meninggalkan jemaah, dia telah melewati batas baik dan telah melepaskan beban Islam dari lehernya. Dia meninggalkan jemaah. Di sini pula, inilah menjadi satu masalahnya. Persoalan yang timbul dari bab ini, jemaah ustaz, jemaah apa? Ya, kita jemaah yang berdaftar ni terhad. Dia jadi macam itulah pula. Ya, tuan-tuan dan puan yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan faham benda ni. Apa dia konsep jemaah yang dituntutkan oleh syarak. Jadi kita diarahkan mengikut jemaah yang berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan kita berpecah. Tapi kita berhadapan dengan masalah masing-masing berpecah. Ya, masing-masing bila dah ada pegangan pula pun berpecah. Al-Quran dan As-Sunnah masing-masing mengaku berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi berpecah juga. Silaplah tu. Ya, silap. Kenapa tidak tanazul, turunkan. Selagi benda tu masalah, ada benda khilafiyah, kita lihat keadaan. Okey. Kemudian ada orang bertanya, mana tadi? Kerana orang yang meninggalkan jemaah, ia telah melewati batas baik dan telah melepaskan beban Islam dari lehernya, kecuali dia akan kembali. Berarti orang yang tinggal, keluar daripada jemaah, pisahkan diri daripada jemaah, seolah-olah dia memisahkan diri daripada Islam. Dan orang yang berdoa dengan doa seperti orang jahiliah, menyeru dengan cara jahiliah, asabiyah jahiliah, cara jahiliah, yakni bukan mengikut cara syariat, maka ia termasuk dalam penghuni neraka Jahannam. Na'udzubillah. Orang yang pisah daripada jemaah Islam ya, dengan konsep yang betul, bukan jemaah parti ini, ya. Dan kedua, seruan jahiliah, ya, bukan kebangsaan, seruan yang tak betul, ya, maka mereka itu adalah penghuni neraka Jahannam. Kemudian ada orang bertanya, wahai Rasulullah, meskipun dia solat dan berpuasa. Rasulullah menjawab, meskipun dia solat dan berpuasa, maka berdoalah dengan memanggil Allah yang menamai kalian sebutan orang-orang Muslim, orang-orang mukmin dan hamba-hambanya. Yakni berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Asma' Al-Husna, dengan sebutan yang baik. Okey. At-Tirmizi berkata, hadis ini merupakan hadis hasan, gharib dan sahih. Al-Bukhari mengatakan Al-Asy'ari adalah orang yang memiliki banyak teman tapi tidak memiliki hadis ini. Baik, dalam hadis ini mengkhabarkan bahawa seorang hamba tidak bisa menjaga dirinya dari syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah. Inti hadis ini juga ditunjukkan oleh surah Al-Falaq dan An-Nas, kerana Allah mengkhabarkan syaitan dalam surah tersebut bahawanya syaitan menunggu-nunggu. Maksud dari menunggu adalah di mana seorang hamba jika sedang mengingati Allah, syaitan menunggunya diam dan berbaris. Ketika orang tu lupa untuk mengingati Allah, maka syaitan itu akan langsung memakan hatinya dan bisikkannya sesuatu yang merupakan sumber malapetaka. Maka seorang hamba tidak bisa menjaga dirinya dari gangguan syaitan, menyamai dengan berzikir kepada Allah. Okey. Maksud Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam bab ini ialah syaitan ini dia ada dua kategori. Dia kacau. Dia datang, dia kacau terus. Baik ke buruk ke, dia kacau. Tetapi ada satu jenis syaitan ni, bila dia kacau-kacau, orang ni datang nak bertaubat, ya, dia minggirkan diri dia dulu. Dia pergi jauh, dia perhatikan dulu. Dia perhatikan dulu orang tu buat baik. Jadi kita pun, Masya Allah baik. Tiba-tiba, datang. Gangguan sikit, waktu tu dia datang cepat. Maksudnya waktu tu kita terlupa sikit, terlalai sikit, dia datang. Ya, ini jenis syaitan. Pergi, lepas tu dia stop kejap. Pergi, dia stop kejap. Dia tengok keadaan. Macam mana kita nak bagi misal? Ya, seorang tu baik, Masya Allah, Tabarakallah, kan. Dia buka lah Facebook dia ke, ataupun internet dia. Ya, ini di antara malapetaka yang Allah uji kepada kita. Tengah-tengah buka tu, datang. Ya, channel ke, ataupun apa ya kita nak sebut, ya,
Tiba-tiba datang iklan-iklan, yang mana iklan-iklan ni kadang-kadang menarik perhatian kita. Ya. Kadang-kadang kalau kita buka dalam video tu sendiri, kadang-kadang iklan video yang tak baik itu pun datang, masuk. Ya, bila masuk tu kadang-kadang kita terbuka, menyebabkan kita tertarik hati untuk melihat. Di situlah kaedah syaitan. Mula-mula kita okey, tiba-tiba dia datang macam tu, terus menarik hati perhatian kita, dan waktu tu syaitan datang duduk, ya, dia datang masuk cepat, dia ganggu supaya kita cenderung pada lihat lagi, buka 1, buka 2, buka 3, dan akhirnya kita tertipu dengan bujukan syaitan. Ni dia, ya, ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah. Dia tak terus datang, ya, dia pergi berundur sedikit, lepas tu dia tunggu. Bila kita dah mula lalai, dia masuk. Ya, okey. Jadi kita minta lindung kepada Allah dari kejahatan syaitan yang begini. Baik. Jadi ini dia 8 perkara yang kita telah terangkan. Kita ulangkan balik, ya, bagaimana untuk mendapat penjagaan daripada gangguan syaitan. Yang pertama, minta perlindungan dari Allah, dan kedua, membaca doa 2 surah, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga, membaca ayat kursi. Yang keempat, membaca surah Al-Baqarah. Okey. Yang kelima, membaca 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Yang keenam, yang keenam ini disebabkan hadis ini dhaif, maka kita melihat surah Al-Mu'min tu tak kenalah. Ya, surah Al-Mu'min tak kena. Yang ke-7, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Okey, ini pun boleh. Jadi dah. Bahawa yang ke-8, diarahkan membaca zikir-zikir sebagai pelindung. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi berkaitan dengan yang ke-9 dan yang ke-10. Tinggal 2 muka surat. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa-apa soalan ke? Ada soalan? Tak ada. Zikir ketika hendak tidur kan? Tak ada. Syaitan kencing ke telinga. Telinga tu ada hadis kan Ustaz? Tak silap saya hadis Sunan. Ya, berkaitan dengan syaitan kencing di telinga seorang tu ada hadis. Tapi bagaimana, janganlah fikir anak kita macam baby kita kencing ke apa ke, tak. Wallahu a'lam. Tapi dia menutupkan telinga kita. Ya, mana yang disebutkan dalam hadis, ya, berkaitan dengan ikatan, 3 ikatan itu dibebaskan dengan bangun tidur membaca doa zikir, lepas tu kita mengambil wuduk, dia baca doa zikir bangun tidur itu terputus 1 ikatan, dan kedua dengan mengambil wuduk terputus 1 ikatan lagi, dan apabila kita melakukan solat terputus ikatan yang ketiga. Jadi itu 3 ikatan. Bagaimana ikatan? Wallahu a'lam. Kita beriman saja dengan hadis Rasulullah kata begitu. Cuma kalau tak terputus, maka akhir sampai habis, sampai kita terlepas solat subuh, itu Rasulullah mengatakan syaitan telah kencing ke dalam telinganya, dan dia akan jadi malah, ya, malah bangun tidur tu malah aja. Okey. Wallahu a'lam. Baik. Cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap adalah dari kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.